Hai, Assalamualaikum. Bertemu sekali lagi dengan Cikgu Peja hari ini. Jadi kita akan sambung soalan nombor 2 seperti dijanjikan. Okey, kita tengok terus soalan nombor 2. Okey, tajuk penyelesaian segitiga. Soalan nombor 2 kita akan bincangkan terus. Siapa nak tengok penjelasan lanjut tentang bagaimana nak memilih sama ada kita nak guna sin ataupun cos rule, tengok video saya di link kat atas tu. Okey, boleh klik yang tu dulu. Okey, tengok yang video satu dulu baru tengok yang ni. Okey, untuk yang ini soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 kita macam biasa kita akan proses soalan dulu. Okey, don't assuming, jangan assume saja, kamu kena keluarkan maklumat daripada soalan. Okey, kita tengok soalan. Rajah di bawah menunjukkan dua segitiga ABC dan juga ABD dan juga BCD. Okey, kemudian dia dah bagi yang tu. Okey, 4. Dekat sini dia lukis je dekat gambar. Okay, kita tahu yang ni 4, sudut ini sudut cakar 110, sini 12, sini 6 dan juga sudut ini adalah 65 darjah. Okey, soalan terus tanya. Hitung. Okey, hitung panjang BD dalam sentimeter. BD. Okey, di sini BD. Jadi saya keluarkan segitiga dia. Okey. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, so ini B ke D. B ke D, jadi kita ada sudut dengan dua garis AB. Jadi garis AB itu adalah sudut itu adalah sudut kandung. Jadi kita akan gunakan petua apa? Petua cos. Okey, petua cos. Sebab apa? Sebab sudut kandung. Okey, so kita guna petua cos. So panjang yang bertentangan iaitu ini kita akan anggap sebagai BD kuasa 2 sama dengan rumus BD kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2 tolak dengan 6 tolak dengan 2 kali dengan 6 kali dengan BD ialah 12. Lepas tu cos 65. Okey, so sama macam soalan sebelum ni, just press your calculator and then tekan kalkulator semua sekali dulu. Tekan yang ni sampai habis dulu. Tekan semua dulu. Lepas tekan semua, tekan sama dengan. Lepas tu baru punca kuasa BD. Jangan tulis jawapan tu. Okay, tak perlu tulis jawapan tu. Tekan terus. Kemudian tekan punca kuasa answer. Okay, terus tulis jawapan. Okay. So, jawapan dia ialah 10.92 darjah. Okay, ingat sudut tadi. Bukan sudut ini panjang. Okey, panjang juga dalam soalan ini jangan bagi kurang daripada 2 tempat perpuluhan dekat belakang. Jangan bagi kurang daripada 2 tempat perpuluhan. Pastikan lebih tak apa, jangan kurang. Okey, so 10.92. Okey, itu okeylah. So tak ada masalah. Okey, jangan bagi kurang daripada 2 tempat perpuluhan. Melainkan soalan dikata 3 tempat perpuluhan, 4 tempat perpuluhan ataupun 1 tempat perpuluhan. Okey. So kalau soalan state, soalan nyatakan, okey, ikut soalan. Tapi kalau soalan tak nyatakan, jangan kurang daripada 2. Okey, ingat mesti ingat. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya iaitu panjang CBD. Jadi ini kita tahu dah 10.92. Okey, jadi soalan minta yang seterusnya sudut CBD. Mana CBD? Okey, so sudut ini. Okey, jadi soalan bagi berapa maklumat yang kita ada? 3, 2 garisan dengan 1 sudut. Bukan kandung, jadi kena pakai petua sin. Okey, so kita guna petua sin. Okey, so kita nak cari sudut, jadi kita letak sudut ke atas. So sin CBD per dengan sudut garisan yang bertentangan iaitu 4 sama dengan. Okey, jangan lupa tulis sin 110 per dengan 10.92. Okey, so sama macam tadi, jangan tekan jawapan, jangan tulis jawapan kamu tekan tu. Dia kena terus selesai. Okey, supaya kamu mengelakkan kamu dapat jawapan yang berbeza. Okey, jawapan yang lari. Okey, so yang ni kita proses dulu, kita bawa 4 ke sebelah kanan. Jadi kita akan dapat 4 sin 110 per dengan 10.92. Okey, kita dapat sin CBD. Okey, saya tulis kat sana. Okey, bawa ke sana ya. Okey, maka kita akan tulis jawapan CBD sama dengan. Okey, terus tulis macam tu. Kemudian kamu tekan kalkulator yang mana dulu? Tekan yang ini dulu. Okey.
Ingat, jangan tekan, kena buat macam mana ni? Macam mana kurungan yang kamu nak buat ni? Okey, hati-hati tekan kalkulator. Saya dah pesan banyak kali. Hati-hati tekan kalkulator. Okey, jadi kamu kurungkan atas, kemudian tekan per ataupun bahagi dengan bawah. So yang bawah tu tak ada masalah sebab dia satu seketul je macam tu. Okey, so atas tu wajib kurungkan. Kalau tak kurung nanti kamu akan dapat jawapan yang salah. Okey, sebab kamu kena selesaikan yang atas dulu baru bahagi dengan yang bawah. Okey, so hati-hati. Okey, so 4 sin 110 per dengan 10.92. Okey, kemudian tekan kalkulator, kemudian tekan shift sin ataupun arc cos CBD. Jadi arc cos jawapan tadi, arc cos answer. Okey, baru dapat jawapan. Jawapan terus dapat 20.13 darjah. Okey, so hati-hati. Ingat, pesan saya sekali lagi, saya ingatkan, beri 2 tempat perpuluhan. Okey, atau lebih. Lebih tak apa. Okey, jangan kurang. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan ini paling glamour. Pelajar kata susahnya nak lakar. Okey, tak. Sebenarnya lakaran itu yang paling mudah. Okey, lakaran yang sebenarnya paling mudah. Okey, so kita tengok soalannya. Dia kata, satu titik D prime terletak pada DB. Okey, so itu dah bagi. Jawapan dah bagi dekat situ. So, ada satu titik terletak pada BD. Jangan kamu panjangkan D. Jangan kamu letak dekat tempat lain. Jangan letak kat sini. Jangan letak kat sini. Jangan letak kat tempat yang kamu suka. Ikut dan kamu je. Okay. So, kamu tahu titik itu terletak pada B ke D. Okay. Jangan letak tempat lain. So, mungkin kat sini. Mungkin kat sini. Mungkin kat sini. Sini. Atau tempat-tempat yang dalam tu lah. Okay. Di mana dia kata CD sama dengan CD prime. Okey, so CD, ini CD, D prime tu titik-titik yang saya letakkan tadi ni. Okey, CD sama dengan CD prime. Okey, manakah D prime? Okey, titik-titik yang saya letak tadi, kemungkinan dia ada di atas garis BD kan? Jangan tempat lain. Okey, kalau dia kata dipanjangkan, kita panjangkan. Kalau dia kata atas garisan tersebut, jawapan kamu mesti atas garisan tersebut. Tak boleh di tempat lain. Okey, jadi manakah tempat-tempat yang mungkin bagi BD? Jadi saya dah tandakan X dengan warna merah tu. Okey, itu adalah kedudukan yang mungkin bagi D prime. Tapi soalan sebut juga CD sama dengan CD prime. CD sama dengan CD prime. Okey, jadi D prime kamu, CD, mana CD? 4 cm. Okey, sama panjang. Bermaksud kamu akan ada satu segitiga sama kaki. So, panjang dia sama. So, mungkinnya dekat sini lah. Macam tu. So, ada segitiga sama kaki di sini. Segitiga sama kaki. Nampak tak tu? Okey, so saya dah gariskan dengan warna hijau. Jadi, mana D prime? Di sini adalah D prime. Okey, so soalan suruh lakarkan lakarkan segitiga CBD. So, lukislah segitiga apa yang soalan nak. Jadi, kena lukis pakai pembaris lah. Lukis pakai pembaris. Memang lakar tapi kena lukis pakai pembaris lah. Pastikan kamu buat macam bentuk, macam soalan tu juga. Jadi, macam ni. Yang ni, saya ingat macam tu. Macam tu. Kemudian tarik macam ni. Okey, memang boleh pelajar buat macam ni, buka macam ni ataupun macam ni. Tak ada masalah. Tetapi nanti kamu saya takut kamu salah tandakan dia punya titik-titik tu. Okey, so titik-titik tu kena wajib letak lah. Mana dia B? Okey, di sini B, ini C, jadi ini D prime. Okey, D prime tu mesti sudut cakar. Kalau kamu buat hentam je macam tadi kan, kamu buat macam tu, kamu letak D prime dekat sini. So jadi tempat tu kedudukan yang salah. Okey, jadi dia akan jadi tak dapat markah lah dekat situ. So hati-hati. So biar lukis ikut gambar asal. Okey, gambar asal dia punya condong dia macam mana, ikut macam tu. Okey, so buat garis BC tu condong macam tu. Okey, kita buat macam tu. Jadi kita tahu di sini mesti sudut cakar. Ikut sudut dekat CD prime B tu mesti sudut cakar. Okey, itu 2 markah saja. Kemudian soalan yang seterusnya ialah hitung luas dalam sentimeter persegi bagi segitiga CBD prime. Okey, so dia minta luas segitiga ini. Jadi apa panjang yang kamu tahu? Kita tulis balik. Sini panjang dia 4, kita tahu. Kemudian kita tahu apa lagi? Panjang BC tadi kan? Ada tak panjang BC? Okey, panjang BC kita tak ada. Kita tahu situ 4. Kemudian kita tahu sudut. Sudut di sini.
CBD. Okey, di sini, sudut sini kita tahu, iaitu 20.13. Okey, kita tahu situ sudut tadi, kita proses di sini. Kita tahu sudut sini 20.13, maka sudut dekat sini, nampak tak? Saya padam balik yang X mana ni. Okey, kita tahu sudut di sini adalah 20.13. Okey, jadi kita akan tahu automatik, kita tahu dekat sudut D ni. Okey, sudut ni berapa? So 180 tolak dengan 110 tolak dengan 20.13. Jadi jawapan dapat. Dekat situ sudut itu adalah 49.87. Okey, so kita tahu ia adalah sudut segitiga sama kaki, maka sudut di sini juga adalah sama, iaitu 49.87. Maka sudut CD prime B, CD prime B sama dengan 180 tolak dengan 49.87. Okey, jadi saya lukiskan kat sini. Okey, jadi sudut di sini sama dengan apa? Kita akan dapat 180 tolak dengan 20.13. 180 tolak dengan 49.87. Okey, so kita dapat 130.13. Okey, itu sudut dekat situ. Sudut sini tadi 20 berapa tadi? 20.13. Okey, soalan nak luas, maka kamu kena cari satu sudut kandung, betul? Kena cari sudut kandung. Jadi 2 garis dengan satu sudut kandung. Jadi mana garisan yang kamu boleh cari? Kamu carilah. Okey, so dekat sini saya cari garisan, panjang garisan B ke C. Jadi saya perlukan dekat sinilah sudut ni. Okey, so sudut ini sama dengan 180 tolak 20.13 tolak 130.13. So kamu tahu sudut dia sama dengan 29.74. Okey, so sudut dah ada ketiga-tiga sudut. Jadi kamu boleh cari panjang, mana-mana panjang kamu nak. Okey, saya cari panjang BC. Okey, jadi pakai panjang BC, maka panjang BC per dengan sin 130.13 sama dengan 4 per dengan sin 20.13. Okey, so hati-hati, ingat hati-hati yang saya sebut tu, iaitu jangan lupa tulis dia punya sin. Okey, pelajar selalu lupa tulis sin dia tu. Jadi dia letak sudut terus. Okey, jangan lupa. Okey, jadi BC sama dengan, so bawakan sin 130.13 ke atas. Jadi 4 sin 130.13 bahagi dengan sin 20.13. So ingat macam mana tekan kalkulator, kena ada kurungan. So kurungan atas bahagi dengan kurungan bawah. Okey, okey, tekan jawapan, dapatlah jawapan BC terus. Okey, so BC kamu akan dapat 8.887. Okey, bundarkan dengan betul lah. Okey, so dapat BC. Dah dapat BC. Soalan nak luas. Okey, so luas sama dengan 1/2 sudut kandung mana? AB. Okey. So 1/2 AB. So kita ambil 4. Dan juga sudut panjang BC iaitu 8.887. Okey. Sin sudut kandung dia ialah 29.74. Jadi tekan kalkulator sahaja, dapat jawapan dia ialah 8.817. Okey, itu adalah luas. Okey, macam ni saya bagi jawapan dalam 3 tempat perpuluhan. Okey, so 4 angka bererti. Okey, so kamu boleh bagi lebih. Lebih tak apa, jangan kurang. Okey, kalau nak tengok jawapan tu nak bagi 2 tempat perpuluhan ataupun 4 angka bererti, 2 tempat perpuluhan adalah lebih utama daripada 4 angka bererti. Okey, bermaksud contohlah kamu dapat 201.1 34678 contoh. Ini dalam kalkulator tulis macam ni. Okey, so jawapan kamu, adakah kamu nak ambil 201.1? Tak selamat.
Okey, so tak selamat tak selamat. Saya tak kata tak dapat markah tapi tak selamat. Jadi lebih baik 2 tempat perpuluhan ke atas. Okey, pilih 4 angka berarti tapi yang utama adalah 2 tempat perpuluhan. So 2 tempat perpuluhan dulu. Okey, jadi jawapan kamu yang beri adalah 201.13. Okey, manakala kalau jawapan dalam kalkulator tu contoh kamu 1.537. Okey, kamu nak bagi berapa jawapan? 1.54? Adakah lebih selamat? Okey, takut tak selamat. Jadi bagi 4 angka berarti iaitu 1.543. Okey, sekian untuk video kita untuk tajuk penyelesaian segitiga. So jumpa lagi saya di next video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.